Agama apa pun tak apa. Setengah tu agama apa pun tak apa, Tuhan tentu dah. Kalau dia agama Hindu pun Tuhan tentu dia ahli syurga. Tak payah kita duk tarik dia masuk agama kita. Sampai macam tu pun ada. Dia tak boleh nak seimbang antara syariat dengan hakikat tu tadi. Atau syariat, hakikat, makrifat, tarikat. Apa yang dikehendakinya ada, apa yang tak dikehendakinya tak ada. Tak ada yang keluar dari kehendaknya meskipun palingan muka orang yang memandang dan gurisan hati seorang manusia. Maksud dia apa yang tergurih dalam hati kita ni memang dia dah tentu siap-siap dah. Dari segi hakikat, semua yang berlaku memang kehendak dia dah. Iradah. Dia nak letak kita dalam syurga ke dalam neraka ke memang ikut suka dia dah. Tapi itu dari sudut hakikat. Tu kena faham. Orang yang tak boleh seimbang hakikat makrifat ni dia tenggelam. Hakikat dengan syariat ni dia tenggelam. Dia tenggelam dalam hakikat tu habis. Dia akan jadi Jabariyah. Semua Allah punya kerja. Kita tak payah buat apa dah. Tetapi dialah yang memulai dan mengulangi. Berbuat sekehendaknya, tak ada yang menolak dari perintahnya, dan tak ada yang dapat berbuat akibat bagi ketetapannya. Maksudnya ikut suka hati dia. Ringkasan perenggan ni ikut suka hati dia. Dia nak buat macam mana pun. Tak ada yang dapat melarikan seorang hamba dari kemaksiatannya selain dengan taufik dan rahmat. Yang orang yang buat maksiat apa semua tu sebenarnya Tuhan dah tentukan dari segi hakikat. Jangan sebab itu pula dia tak mau berubah. Yang jadikan aku minum arak ni Tuhan. Betul tak? Tanya kita boleh tak? Kita akan jawab betul. Hakikat kan? Tapi dia tak boleh seimbang dengan syariat tu tadi. Dia nak pakai hakikat je. Tak ada kekuatan untuk mentaatinya selain dengan kehendak dan iradah. Nak jadi baik pun memang atas pilihan dia. Dia pilih kita jadi baik, baiklah. Dia pilih kita jadi jahat, jahatlah. Dari segi hakikat. Kalau berkumpul insan dan jin, malaikat dan syaitan untuk menggerakkan di alam ini sesuatu benda yang kecil saja atau menempatkannya tanpa iradah dan kehendaknya, maka akan lemahlah mereka itu daripadanya. Kalau berkumpullah makhluk ni semua, kita nak buat satu benda yang bukan Tuhan mahu. Boleh tak? Tak boleh langsung. Semua benda yang berlaku semua Tuhan mahu. Termasuklah yang iblis tu, dia tak mau sujud kepada Adam. Memang Tuhan mahu macam tu. Dari segi hakikat, tu kena faham. Dari segi hakikat dengan kita salah. Dan iblis pun dia faham benda tu. Sebab tu dia kata engkau yang buatkan aku begini. Dari segi hakikat. Tapi dari segi syariatnya, iblis dia kena usaha lah. Bila Tuhan kata sujud pada Adam, dia kena sujud. Tapi dia duk pakai hakikatnya. Jadi berkumpul seluruh makhluk ni nak buat satu benda yang Tuhan tak mau, tak boleh. Sikit pun tak boleh. Semua benda yang Tuhan mau je boleh berlaku. Iradahnya itu berdiri pada zatnya dalam jumlah sifat-sifatnya. Sentiasalah dia demikian bersifat dengan iradah. Dia berkehendak pada azali untuk adanya segala sesuatu. Sejak azali lagi, sebelum adanya makhluk, dia dah tetap dah semua. Orang ni masuk syurga kau, masuk neraka kau, iblis tak mau sujud pada Adam kau, orang ni nak jadi ahli maksiat kau, ahli taat kau, dah siap-siap dah. Dia tahu dah. Dia dah tentu dah. Tapi itu persoalan hakikat. Kita jangan campur. Pada waktu-waktunya yang ditakdirkannya, bila nak mati, bila nak jadi jahat, bila nak kiamat, semua dah. Lalu terdapatlah segala sesuatu itu pada waktunya. Kalau dia kata kita ni lahir 15 hari bulan 7 tahun 1970, masa itulah lahir. Sedangkan benda tu dia rancang sejak azali ya. Tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Sesaat pun tak cepat, sesaat pun tak lambat. Bahkan terjadi sesuai dengan ilmu dan iradahnya, tanpa pertukaran dan perubahan. Apa yang Tuhan tentukan pada azali itu tak berubah lah. Kan ada dua jenis takdir. Takdir yang pada azali ni, qada' tak berubah lah. Yang kita kata ada hadis Nabi cakap boleh berubah takdir dengan doa. Memang ada. Tapi yang tu bukan takdir yang pada azali tu. Takdir pada azali ni masa belum ada makhluk lagi, Tuhan dah tentu dah. Kau ni syurga, kau ni neraka, kau ni baik, apa semua tentu dah. Lepas dia ciptakan makhluk ni, takdir itu dia turunkan kat Lauh Mahfuz. Takdir yang kat Lauh Mahfuz ni malaikat tahu.
Takdir yang kat Lauh Mahfuz ni yang boleh berubah. Contoh kat Lauh Mahfuz ni dia kata dia ni akan mak jatuh sakit dan mati lagi 2 minggu. Malaikat tahu lah lagi 2 minggu dia ni mati. Tapi kita doa, ya Allah panjangkanlah umur aku. Lepas 2 minggu tak mati lagi. Maksud dia dah ada berubah. Tapi dia berubah tu di Lauh Mahfuz, bukan takdir yang Nuh, yang di azali tu. Di azali tu tak berubah lah. Yang tu Tuhan saja tahu. Yang di Lauh Mahfuz malaikat tahu dan dia boleh berubah. Kalau di azali tu Tuhan kata mati lagi 2 minggu, lagi 2 minggu dia tak berubah langsung dah. Yang nak berubah ni yang di Lauh Mahfuz tu tadi. Dia mengatur segala urusan tidak dengan tertib fikiran. Maksudnya masa Allah nak atur ni, mula-mula aku nak buat bumi, lepas tu nak buat langit, nak buat planet, lepas tu nak buat jin, lepas tu nak buat manusia, lepas tu dia nak mati bila, lepas tu kiamat bila. Dia bukan macam kita duk fikir satu-satu. Pada azali tu dah ada benda tu siap-siap dah. Dia serentak tu dah ada. Kalau kita mula-mula buat yang ni, lepas tu buat yang ni, lepas tu buat yang ni, dia fikir. Tuhan ni dia bukan berfikir. Sebab berfikir ni sifat yang lemah. Bila kata berfikir ni makhluk lah. Apa sahaja yang berfikir makhluk. Berfikir dia kena cari, fikir nak masak nasi kena cari beras dulu, lepas tu basuh beras, kena fikir. Tuhan dia bukan macam tu. Dia buat alam ni dengan isi makhluk ni sampai kiamat, sampai syurga neraka esok ni. Azali tahu dah. Dia bukan jenis ada proses, tak ada. Tidak dengan tertib fikiran dan bukan pengaruh zaman. Maksud dia bukan macam kita kena ada pengaruh zaman. Contoh kita nak balik sekejap, kita fikir sehari balik, singgah di kedai, order air, sembang dengan kawan. Yang kita duk fikir ni melibat dengan masa ni. Ada masa saya duk cakap tadi ada masa. Pukul berapa? 8.45 12 saat. 8.45 13 saat. 8.45 14 saat. Dia masa kita fikir tu dia ada makan waktu. Tapi Tuhan tadi masa azali tu tak terlibat dengan waktu. Asal-asal dia tahu semua dah. Serentak tu tahu dah sejak azali. Sebelum ada masa lagi, masa belum dicipta lagi, saat pertama belum dicipta lagi, dia dah tahu semua. Dan akhirnya kata Imam Ghazali dalam bahagian iradah ni, kerana itu tidaklah dia dipengaruhi oleh apa jua. Kalau orang kata Tuhan terpengaruh dengan tempat, dah sah-sah bukan. Dia sembah siapa kita tak tahu. Itu bahaya. Dia tak terpengaruh dengan apa jua. Jadi rasanya sekadar itu saja. Perkongsian kita kali ini. Dan fail kita sebenarnya sudah 601 fail. Selama 93 kuliah tu, saya pecah jadi 600 fail. Ada 2 malam sudah, ada seorang sahabat datang pukul 3.30 pagi. Dia sedut, dia bawa external hard disk dia, mai sedut di sini. Semua fail kuliah Ihya Ulumuddin yang surau sini, yang di Ipoh, dia sedut tu pun 30 minit lebih, setengah jam sedut. Jadi dia dapat semua. Kalau tuan-tuan nak sedut pun boleh. Dia kena bawa yang cukup lah. Dia tu 37 gig. Kalau pendrive kecil tak cukup, kena pendrive yang besar ataupun external hard disk. Hard disk yang luaran tu cukup, boleh sedut, percuma saja. Boleh ulang daripada file 1 sampai file 600. Boleh ulang dengan. Nanti bawa benda tu yang kita sedut. Jadi insya-Allah dalam kuliah akan datang kita sentuh sebentar lalu lah perbandingan Tuhan menurut agama Islam dan Tuhan menurut agama-agama lain. Hari ini kita sentuh dah Yahudi dan Kristian. Akan datang kita tengok agama Majusi, agama Zoroaster, agama Yunani, agama Mesir. Semua sentuh sikit-sikit je. Tak sentuh banyak pun kita pun tak mahir. Agama Shinto je pun, agama Tao, agama Buddha. Betul lah kot. Hindu, dalam 6-7 agama tu tengok perbandingan. Sama tak Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang dia sembah? Macam Bible tadi dah sah tak sama? Dah tahu tak sama. Macam mana kita nak kata dia agama Kristian pun tak apa, sama. Tu dia sembah Tuhan yang sama dengan kita juga. Kita tengok tak sama. Tuhan dia tak maha mengetahui orang boleh menyorok. Tuhan kita tak boleh menyorok. Kita menyorok mana pun dia tu. Jadi sekali itu sajalah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.